Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Kerizarif Afindi untuk Berita TVS. Ini tajuk-tajuk utama hari ini. Hayati semangat rukun negara. Seiring kerajaan persekutuan, Sarawak juga prihatin. COVID-19 Sarawak tiada kes dilapor pada Isnin. Asas kepada perpaduan nasional dan pembentukan Malaysia itu rukun negara. Semangatnya titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah perlu dihayati dan diamalkan dalam setiap aspek kehidupan seharian. Terkandunglah dalam setiap 5 prinsip rukun negara adalah satu formula keramat. Bagaimana rakyat yang berbilang bangsa, agama, budaya dan bahasa boleh mengatasi segala perbezaan dan kepelbagaian tersebut dan seterusnya dapat hidup secara rukun dan damai. Rukun negara menuntut sebuah negara bangsa yang dibentuk atas keteguhan pegangan agama yang kukuh, manakala rakyat pula dituntut untuk mencurahkan taat setia pada raja yang menjadi payung dan lambang kedaulatan negara. Seri Paduka bertitah demikian dalam titah diraja bersempena sambutan 50 tahun Rukun Negara dan Hari Kebangsaan 2020. Titah Al-Sultan Abdullah, prinsip-prinsip teras yang terkandung dalam Rukun Negara bersifat sejagat dengan merentasi nilai-nilai murni semua bangsa, agama serta berupaya menjadi panduan hidup sebagai rakyat sebuah negara merdeka. Sementara itu, dalam menyambut Hari Kebangsaan yang bertemakan Malaysia Prihatin tahun ini, Al-Sultan Abdullah mengucapkan tahniah kepada kerajaan yang amat prihatin dalam usaha mengukuhkan semula ekonomi negara selain terus membela kebajikan rakyat sepanjang negara berdepan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, sambutan Hari Kebangsaan 2020, peringkat Sarawak turut disambut dengan penuh penghayatan. Diiringi semangat cintakan tanah air yang membara, sambutan Hari Kebangsaan 2020, peringkat Sarawak berlangsung dalam persekitaran norma baharu namun tetap penuh bermakna ketika negara masih berjuang mendepani pandemik COVID-19. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, Sarawak juga bergerak seiring dengan aspirasi kerajaan persekutuan dalam sediakan pelbagai bantuan sewaktu pandemik COVID-19 sesuai dengan tema Malaysia Prihatin. Program-program pembangunan yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan di Sarawak juga terus menjadi agenda pengisian kemerdekaan yang sebenar. Persekutuan telah menyediakan pelbagai bantuan di bawah bantuan prihatin nasional. Saya percaya rakyat Sarawak amat bertuah kerana kerajaan GPS Sarawak juga menyediakan pelbagai bantuan di bawah bantuan khas Sarawakku Sayang atau BKSS. 2.55 bilion ringgit telah diperuntukkan untuk melaksanakan pakej bantuan tersebut menerusi 3 pakej dan berharap bantuan berkenaan telah memberi sedikit kelegaan kepada para peniaga isi rumah, individu, perseorangan, industri kecil dan golongan lain yang terkesan yang di-Pertuan Negeri Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud dan isteri Tuh Puan Ragat Kurdi Taib turut hadir sebagai tetamu kehormat. Terdahulu, Menteri Bertanggungjawab Sambutan Hari Kebangsaan 2020 peringkat Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, cara terbaik untuk memajukan negeri ini akan sentiasa diusahakan. Maka tema sambutan kita pada Hari Kebangsaan pada kali ini ialah Malaysia Prihatin. Yang amat sesuai dan relevan sekali, terutama sekali di Sarawak ini, di mana kita mengamalkan juga konsep Sarawak prihatin terhadap kesejahteraan rakyat. Dalam tempoh 7 tahun kita dalam Malaysia, kita telah berjaya mengecapi beberapa tahap pembangunan.
dan kita harap kita dapat menikmati lonjakan ekonomi yang lebih baik dan jalan yang sempurna dalam beberapa tahun yang akan datang. Kata Karim lagi, sokongan rakyat terhadap kerajaan juga harus diteruskan bagi memastikan kerajaan tetap kukuh dan stabil untuk meneruskan perjuangan pembangunan. Tanpa adanya sokongan padu daripada rakyat dan kerjasama erat dengan kerajaan, sudah tentu apa yang kita hajati tidak akan dapat tercapai sebab kita tidak bersatu. Misalnya sambutan Hari Kebangsaan ini, jika tidak ada kerjasama di antara agensi-agensi kerajaan, swasta serta orang ramai, sudah tentu ia tidak akan dapat dianjurkan dengan jayanya. Kemerdekaan itu satu nikmat besar kepada seluruh rakyat Malaysia. Pengisytiharaan pada 31 Ogos 1957 lalu telah membuka lembaran baharu kepada tanah air sebagai sebuah negara yang merdeka, bebas dan berdaulat selepas dijajah selama ratusan tahun. Demikian penegasan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menerusi perutusan khasnya sempena sambutan Hari Kebangsaan 2020. Seperti mana yang disebut oleh almarhum Tengku Abdul Rahman dalam pemasyhuran kemerdekaan di sini 63 tahun yang lalu, negara kita ini hendaklah kekal merdeka dan berdaulat dan seluruh rakyatnya aman, sejahtera dan sentosa selama-lamanya. Justeru, kata Muhyiddin, ia merupakan amanah besar yang harus dipikul oleh dirinya dan semua rakyat Malaysia. Kita mesti kekalkan kemerdekaan negara kita. Kita mesti pertahankan kedaulatan negara kita. Kita mesti pelihara keamanan negara kita. Kita mesti tegakkan keadilan dan pelihara kebebasan rakyat. Kita mesti pastikan seluruh warga tanah air tercinta ini sejahtera dan sentosa selama-lamanya. Prihatin rakyat sebagai prinsip panduan utama Kerajaan Perikatan Nasional PN. Demikian ikrar Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Katanya sebuah kerajaan yang baik mestilah sentiasa prihatin kepada rakyat di mana kebajikan rakyat adalah perkara harus diutamakan. Itulah lambang keprihatinan kerajaan kepada rakyat. Saya ingin tekankan Kerajaan Perikatan Nasional adalah kerajaan prihatin rakyat. InsyaAllah prinsip prihatin rakyat juga akan diterjemahkan dalam Belanjawan 2021 dan apa jua dasar inisiatif dan pakej rancangan ekonomi pada masa hadapan. Walaupun kerajaan berada dalam situasi yang sukar, kebajikan rakyat tidak akan diabaikan. Mengambil contoh pandemik COVID-19, kata Muhyiddin, apa yang terjadi telah memberikan pengajaran yang amat bermakna kepada seluruh rakyat Malaysia sehingga kini Malaysia berjaya menangani krisis tersebut kerana keprihatinan yang ditunjukkan rakyat Malaysia. Para frontliners kita bekerja siang dan malam melawan wabak COVID-19 kerana mereka semua prihatin. Para sukarelawan sedia membantu mengagihkan bantuan makanan, menyediakan peralatan perlindungan peribadi dan lain-lain kerana mereka juga prihatin. Justeru, Muhyiddin menyeru semua rakyat Malaysia untuk menghayati semangat kemerdekaan dengan sentiasa menanam sikap prihatin yang mendalam terhadap satu sama lain. Walaupun dikatakan sebagai sebuah kawasan pentadbiran yang senior, namun pembangunannya perlahan jika dibandingkan dengan kawasan lain. Sri Aman sepatutnya diberi peluang yang secukupnya untuk benar-benar digilap. Kata Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg, di situlah peranan lebuh raya kedua kelak yang akan memberi suntikan baru kepada pembangunan infrastruktur di Sri Aman. Sebagai usaha untuk memastikan semua kawasan mampu bergerak
bersama dalam arus pembangunan di negeri Sarawak. Kawasan Seri Aman harus mendapat suatu suntikan bagi dari segi kemudahan infrastruktur. Saya yakin jaringan lebuh raya kedua yang melewati Seri Aman melalui Sebuyau dan Lingga dan terus ke Roban akan memberi suntikan yang diperlukan untuk menghidupkan suasana ekonomi yang lebih vibrant bagi kawasan Seri Aman. Kata Abang Johari lagi, usaha memajukan Sri Aman nanti akan digeblengkan melalui Sri Aman Development Area SADA. SADA akan melihat keseluruhannya bagaimana bahagian Sri Aman boleh diangkat dari segi pembangunan ekonominya. Saya amat berharap jajaran lebuh raya yang baru ini nanti akan membuka kawasan Seri Aman kepada aktiviti pertanian dan pelancongan secara lebih intensif bagi memberi manfaat seperti kepada masyarakat di sini. Abang Johari berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Mesra sempena ambang sambutan Hari Kebangsaan yang turut dihadiri Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Abdul Taib Mahmud. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah berkenan mengurniakan pembebasan awal kepada 13 banduan di beberapa penjara di Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-63. Banduan-banduan tersebut telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman penjara sepanjang hayat pada 28 Disember 2001 oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas pertuduhan menurut Seksyen 121 Kanun Keseksaan kerana berperang atau cuba berperang atau menyubah hati berperang melawan Yang di-Pertuan Agong atau Raja atau Yang di-Pertuan Negeri. Kata Datuk Pengelola Bijaya Diraja Istana Negara, Datuk Ahmad Fadil Syamsuddin, atas nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dalam mesyuarat ke-55 yang bersidang pada 4 September tahun lepas telah bertitah berkenan untuk 13 banduan tersebut dibebaskan pada suatu tarikh yang akan dimaklumkan.
Susulan daripada mesyuarat itu, Al-Sultan Abdullah atas nasihat Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya dalam mesyuarat ke-56 yang bersidang pada 24 Julai 2020 telah berkenan mengurniakan pembebasan awal kepada 13 banduan tersebut berkuat kuasa pada Ogos 2020. Kerajaan Sarawak telah meluluskan 86 jawatan pemimpin masyarakat untuk rumah panjang di kawasan Sri Aman yang telah diiktiraf pada tahun 2020. Perkara ini telah diberitahu oleh Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uga Embas pada Majlis Penyampaian Watikah kepada Ketua Kaum Masyarakat hari ini. Jelas Ugah, baru-baru ini kerajaan telah meluluskan 1,064 jawatan ketua kaum dan ketua masyarakat baru di Sarawak bagi tujuan menambah bilangan ketua yang sedia ada. Ini kerana berikutan terdapat laporan daripada pejabat residen seluruh bahagian bahawa beberapa buah rumah panjang yang belum mendapat sijil pengiktirafan. Pada hari ini, seperti saya sebut tadi, di Seri Aman, 86 jawatan telah pun dilulus dan dipersetujui, tapi hari ini cuma 35 yang dapat hadir kena waktu notis singkat, ada juga mereka ini jauh. Ini bukan makna mereka ini tidak menerima lantikan Yang Berhormat. Actually they are very happy. So they thank you for finally after for so many years nunggu dapat sijil pada hari ini. Sementara itu, 18.6 juta ringgit dana tambahan juga telah diluluskan untuk memperkasakan Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK di seluruh negeri Sarawak. Bukan free ya lulus tu. 18.6 juta dilulus untuk nambah 100 juta yang sedia ada. Awak ke bisik ke belanja bala kita. Lepas dia tu, chairman tuan rumah bisik gaji besi allowance 900, Sitiusa 300, betul lah SS. Allowance meeting 50, adanya kasih sekali meeting, terlebuh kita meeting, kena beli air kopi, kena beli air Milo, RM100. Jadi, itu dah cukup mana. Kita nak berterima kasih. Kong hari kita, thank you sir for your kind gesture to help. COVID-19. Tiada kes positif dilaporkan hari ini dan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak kekal sebanyak 699 kes. Jumlah kluster aktif di Sarawak masih kekal satu, iaitu kluster alam di Bintulu yang mempunyai 8 kes. Dimaklumkan juga tiada kes baru yang telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital hari ini. Manakala seramai 17 orang masih menerima rawatan dalam wad isolasi hospital. Sebanyak 12 PUI baru dilaporkan hari ini dan 2 kes masih menunggu ujian makmal. Akses yang lengkap bagi masyarakat sesebuah kampung adalah penting bagi meningkatkan pertumbuhan ekonominya. Itu yang diperlukan kampung-kampung dari Tanjung Embang, antaranya Kampung Beradik, Beradik Cina, Semilang Tiang Api dan Sungai Pinang. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Demak Laut Dr. Hazlan Hibni berpendapat akses ke kampung yang terkenal dengan sayuran segar itu perlu ditingkat. Sebelum ini ada perancangan untuk menyediakan perkhidmatan feri namun perancangan tersebut tergendala atas faktor-faktor tertentu. Memang kita dah lama mencadangkan adanya perkhidmatan feri lah untuk kawasan Tanjung Bang. Tetapi oleh kerana sebab-sebab tertentu perancangan itu telah ditangguh dan salah satu cabaran besar ialah dari segi keselamatan. Ya, sebab sungai tadi adalah bersebelahan dengan pelabuhan, sebuah pelabuhan yang besar di mana banyak kapal lah. Jadi apabila kita mencadang kepada kerajaan negeri, kita dikehendaki untuk memberi satu jaminan bahawa kawasan sungai tersebut adalah selamat. Jadi perkara itu telah pun kita selesaikan dengan melantik konsultan
river safety consultant, dan kita baru saja mendapat sijil keselamatan. Bagi jangka masa panjang, kata Hazlan, pembinaan jambatan dan jalan raya ada dalam perancangannya. Dan yang kedua adalah penyelesaian jangka masa panjang, iaitu jambatan dan jalan raya. Jambatan tersebut adalah daripada Tanjung Bakor, LKM, Depo LKM. Satu jambatan merentasi sungai yang dinamakan Lubak Batu Belat. Jadi dari situ akan ada satu jalan terus direct ke kampung Beradik Sembilan. Sekian bersama saya, Khair Zarif. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di TVS. Terima kasih.